الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Kita bercara masalah mujibatul ghusli, perkara yang wajib kena mandi. Kata dianya 5 perkara dalam tu dia. Wal janabatu bi khurujil mani. Dan setengah daripada perkara yang wajib kena mandinya ialah janabah, berjunub. Junub bi khurujil maniyyi, hal keadaan junub tu hasillah ia dengan keluar mani. Ijma' ulama, semua pendapat ulama dalam mazhab mana-mana pun, dan setengah daripada perkara yang wajib kena mandinya ialah khurujul mani. Janabah tu dengan keluar mani. Mani diri sendiri. Mani dia sendiri tu. Lepas tu nak kenal tu mani tu belah mana? Tu dia. Nak kenal mani tu. Nah. Wa yu'rafu, dan dikenalkan akan dia akan mani. Tu dia. Wa yu'rafu, dan dikenalkan akan dia akan al-mani. Dalam kata al-maniyu sawa'un kana min rajulin aw imra'atin, sama ada mani itu daripada laki-laki ataupun perempuan. Nak kenal dia bitadaffukihi, dengan bertolak-tolaknya mani. Tu dia. Nah, dengan bertolak-tolaknya mani dalam ay khurujihi ala dufa'atin, keluarnya mani di atas bertolak-tolak, di atas terpacah-pacah. Dia tak serupa kecing ngalir kita tak. Dia tak serupa dengan air mazi ke tak. Mani ni dia keluar bitadaffuk, dengan bertolak, dengan terpacah. Tu madalilnya qala Allah Taala mimma indafiq, daripada air yang terpacah. Manusia ni jadi daripada air yang hina, air yang terpacah, mana mani. Itu setengah daripada alamat dia. Setengah daripada alamat dia bitadaffuqi, dengan tadaffuk, dengan terpacah. Itu dia. Au lazzatin bi khurujihi, ataupun dikenakan akan mani itu dan dengan rasa lazat, dengan rasa sedap, bi khurujihi, dengan keluarnya keluar mani. Tu pengecek tu air mani tu keluar tu dengan rasa lazat. Tu dia. Nah, dalam wa illam yatadaffaq, dan jika tidak bertolak-tolak sekalipun. Tu dia. Nah, dan jika bertolak-tolak sekalipun, ya dia. Dan jika tidak bertolak, mana tidak terpacah, tapi keluar tu dengan rasa lazat, itu pun dikatakan mani. Ada nuskah tu yang kata walazzatin dah. Walazzatin, nuskah mata nah. Wa ka au. Wa luar dah. Walazzatin bi khurujihi
Kita ni au lazzatin, ataupun dengan rasa lazat dengan keluarnya yang keluar mani, walaupun dalil kata wa illam yatadaffa, dan jika tidak bertolak ia mani tu ada terpecah dak. Tu dia. Nah, kalau orang kuat kok pas mik seri sapat dinding. Lepas tu setengah laginya wa yalzamuha futur zakar wa inkisaru syahwati ghaliban, dan lazimkan akan dia oleh lemuh zakat dan terpecahlah oleh syahwat ghalib pada ghalib. Apabila keluar dah mani, zakat pun lemah, tunduk warak dah, tak ada galak dah. Tu dia. Dan terpecah syahwat, habis dah syahwat. Nah, tak sadar handai, tak sadar tunjuk gapo dah, ada dah. Itu nak kenal kata mani. Tu cara dia. Orang panggil nak kenal dia. Au birihin ajinin ratban, atas pada katanya tadi lazat tadafukihi lah. Ataupun nak kenalkan dia tu birihin ajinin, dengan bau tepung yang dikamil, yang diuli. Bau sebuah gandum hak kita kamil ratban pada ketika basah. Mani tu kau duk basah tu, bau dia nya supaya kita kamil gandum. Dah bahasa kamil gandum tak? Buat roti. Gandum lah, tepung gandum tu kita kamil, kita uli tepung. Maka bau dia belah tu lah, bau mani ni, bau air mani ni supaya dengan ketika dia basahnya, supaya dengan gandum diuli, gandum dikamil, ajinin. Tu dia. Au rihi bayadi baydin jafan, ataupun bau ada bau telur, bau telur putih pada ketika kering, jafan. Kalau air mani dia kering ni, kalau kita siung bau dia nya supaya dengan telur putih. Tu dia. Rihi bayadi baydin, mana rihi baydin zi bayadin, bau supaya dengan telur yang mempunyai putih. Mana telur putih tu lah, pada ketika kering. Pada ketika kering, bau dia supaya dengan telur putih. Telur ada merah, ada putih, hak putih dia. Bahnya belah tu. Tu dia. Nah, ni nak kenal kata, nak kenal kata mani. Tu dia. Ulama dia kaji, dia buat, takut kita bertukar. Tu dia. Tengok-tengok di kain kita ni ada kering. Dah siung tengok bau supaya dengan telur putih. Mani ni. Sebab air mani tu dia tak najis. Mani tak najis. Tu dia. Kalau mazi, kalau wadi tu najis, kena basuh. Adapun mani tu tak najis. Walaupun lekat di kain kita, air mani saja, tak bercampur dengan mazi. Maka kain tu boleh pakai sembahyang, sebab hukum dia tak najis. Dalam hadis Abu Daud kata satu ketika Siti Aisyah ada putih, ada putih mani di kain, putih. Dan Rasulullah pakai sembahyang. Mani tak najis. Adapun mazi najis. Dia. Habis kat tu. Jadi mana katanya tak najis, tak nak basuh dah. Tapi dia maksud dia kata benda yang lewati, orang panggil. Tu dia. Habis kat tu. Habis.
tu dalil tu, wa illam yatadaffaq wala taladda bihi. Tu dia. Nah, habis kata. Tu. Nampak dah? Wa bi ilajil hasyafati, dan setengah daripada perkara yang wajib kena mandinya, bi ilajil hasyafah, dengan mempermasukkan akan hasyafah. Dengan mempermasukkan akan hasyafah, au qadriha, ataupun qadarnya qadar hasyafah. Ini nisbah kepada hasyafah dia tak ada. Dan hasyafah dia terpotong, ada batas saja. Lepas tu masuk qadar hasyafah. Masuk di mana? Fi farjin, pada faraj. Fi farjin, pada faraj. Faraj mana-mana tak kira. Apabila masuknya hasyafah ataupun qadar hasyafah di dalam faraj, maka orang tu dah wajib dia kena mandi, walaupun dia tak keluar mani sekalipun. Maknanya begitu. Tu dia. Nah, habis dah. Tua tak atas mana? Atas nu. Atas pada kata tu. Bi ilaj. Tu dia. Bi ilajil hasyafah. Dah. Wa bi ilajil hasyafati, dan dengan keluar, dan dengan mempermasukkan akan hasyafah ataupun qadanyu, qada bagi hasyafah. Tu dia. Fi farjin, di dalam faraj. Walau duburan, walaupun masuk ada dubu, walau kana al-farju tu duburan. Tu dia. Pun orang panggil, orang tu wajib dia kena mandi. Tu dia. Au farji mayyitin, ataupun mempermasuk ada kan hasyafah ataupun qadanya di dalam farak mayat. Atas pada kata farjin. Tu dia. Au farji mayyitin, ataupun masuk dalam farak mayat. Tu dia. Dia gewati mayat, maka dia tu wajib kena mandi. Au bahimatin, au farji bahimatin, ataupun di dalam faraj binatang. Tu dia. Nah, masuk dalam faraj binatang. Junuklah orang itunya. Nah, masuk dalam faraj kambing ke, lembu ke. Lembu wajib mandi. Dak wajib. Kita berakak kata. Tu orang tu dah. Wajib dia kena mandi. Kerana masukkan akan hasyafah di dalam parak binatang. Dalil kata walau samakatan walau kanat, dan jikalau adalah binatang tadi tu samakatan, gapo? Ikan. Tu dia. Ikan. Kok mana ni? Tak tahu ni. Bola ikan. Wa illam yastahi, dan jika tidak inginlah ia mulij, walaupun dia tak ada ingin sekali pun, tapi masuk zakat dia dalam parak tu, maka junub. Wala hasala inzalun, dan jika tidak hasil oleh keluar mani sekalipun, walaupun mani tak keluar, apabila hasyafah dia masuk dalam parak, walaupun tak ada keluar mani sekalipun, maka dia tu wajib kena mani. Walantisyaran, dan tidak kerah masuk dengan lemak-lemak gitu.
Tu dia. Allah. Masuk lepas hasyafah. Wajib dia kena mandi. Tu dia walantisyara. Gitulah. Walantisyara, dan tidak ada jenis kerah. Wala qasda, dan tidak qasak. Tak ada qasak ke apa dak. Dia tidur molek-molek. Tu dia. Nah. Dia tidur molek, tak ada qasak. Nah. Lepas tu dia mau mari rubuh weh. Tak ada qasak ke apa dak. Tak boleh juga. Nah. Wala ikhtiyara, dalal lagi, dan tidak pilih hati. Walau ma'ahailin kathifin walau kana ilaj, dan jikalau adalah mempermasukkan tu serta hail yang tebal, pelapik yang tebal sekalipun, li khabarin muslimin, kerana khabar yang muslim. Tu dia. Yani wa inna ma hasalahul janabah, tadi gitulah ilak satu masuk. Wa inna ma hasalahul janabah bi ilajil hasyafah fi mazukita, sungguhnya hasil akan oleh janabah dengan mempermasukkan hasyafah pada barang tersebut tu li khabarin muslimin, kerana khabar muslim. Nabi katakan idzal taqal khitanani, apabila berjumpaklah oleh dua tepak kerak. Apabila berjumpaklah oleh dua tepak kerak. Al khitan, orang tina pun kerak, perempuan pun dia kerak, laki-laki pun kerak. Jumpa dua tu faqad wajabal ghuslu, maka wajiblah oleh mandi. Wa illam yunzil, dan goyah pada kata wajabal ghuslu tu, dan jika tidak keluar mani sekalipun, walaupun tak keluar mani sekalipun, maka wajib dia kena mandi apabila tu masuknya hasyafah, raibnya hasyafah. Tapi masuk habislah hasyafah dia tu. Kalau masuk sekerak, tak ada lagi sekerak, tak wajib mandi lagi. Duk fikir bila-bila sejuk ni mandi, baru celup sekerak tak ada habis lagi, tak wajib mandi. Apabila habis, walaupun tak habis sebatai pun tak wajib nak mandi. Walaupun tak ada keluar mani sekalipun tu, wa illam yunzil. Lepas tu khabar katanya innamal ma' binal ma' tu kok mana? Tu kena mandi ni apabila keluar mani baru kena mandi. Apabila seorang itu dia jima' baru keluar mani, lepas tu baru kena mandi. Kalau tak keluar mani tak kena mandi. Ada hadis kata gitu, kok mana? Tu laki tu. Wa khabaru innamal ma' minal ma', dan khabar, ada khabar sesungguhnya air daripada air. Mana nak mandi tadi tu dengan kerana keluar mani, keluar air mani baru kena mandi. Mansukhun tu khabar, ialah masuk hadis tu nasah dah. Dulunya apabila seorang tu dia jima' isteri, kalau tak keluar mani tak kena mandi. Dan jima' isteri ataupun mempermasukkan hasyafah di dalam farah isteri, kalau tak keluar mani tak ada kena mandi. Tu dia. Hadis dia innamal ma' minal ma', tapi hak ni mansukhun, nasah dah, dinasahkan akan dia. Nasah tak ada makan dalam waktu tu. Dah mansuh dah, nasah dah. Sumpah dengan masalah nikah muta'ah dah. Nikah muta'ah tu dulu ada lah, dah ni tak ada dah, nasah dah, mansukhun. Dan nikah muta'ah sebab kita tanya hak Syiah dua amal lagi lah ni dah. Kita nak pergi mana? Kita nak pergi bakak seminggu. Pergi sampai bakak, puas hari dia seorang cari betina menikah ni 2 hari. Nikah apa ni 2 hari je lah. Akad nikah letak masa 2 hari. Tadi apabila sampai 2 hari maka cerah dah, tercerah. Tu dia, itu panggil mut'ah. Tu mansukhun. Tu dia. Habis kat tu. Ia sebut masa dalam akad tu. Aku menikahkan di kau ni dalam masa apa hari tu. Itu panggil mut'ah. Tak ada mansukhun. Maka ni pun innamal ma' minal ma' ni pun mansukhun. Dinasah. Dinasah dah. Makna tak guna dah lah. Jadi walaupunlah mana dia kena mandi apabila masukkan hasyafah tadi, maka kena mandi.
Wa zikrul khitanaini, dan bermula menyebutkan al-khitan, dua tempat kerak tu. Nah, dua tempat kerak ni kena kepada laki-laki, zakat laki-laki tempat kerak, dan para perempuan. Jaryun 'alal ghalib, ni berlaku di atas ghalib ya. Tu dia. Nah, berlaku di atas ghalib. Tu dia. Nah. Tu dia. Haza kulluhu fi zakaril wadihi wa farjihi. Ini semua masalah ni fi zakaril wadih, pada masalah zakat yang wadih, yang nyata, dan farjihi, bukan khunsa dak. Kalau khunsa maka tak kena mani dengan mempermasukkan zakatnya di atasnya. Tu dia. Karena ihtimal ziyadah, karena ihtimal lebih. Tu dia. Habis kata. Itu setengah daripada perkara yang wajib kena mandi. Wa bi ru'yatil maniyyi fi thawbihi aw firashin la yanamu fihi ghairuhu. Di atas pada kata ilajil hasyafah. Dan setengah daripada perkara yang wajib dia kena mandi, hasil janabah juga. Tu dia. Dalam takdir kita dia. Wa tahsulul janabatu aidan, dan hasil oleh janabah juga bisa babi ru'yatil maniyyi, dengan sebab nampakkan mani fi thawbihi, pada kainnya. Kita nampak mani duduk di kain kita. Kain kita ni hak mana? Alladhi dalam alladhi la yalbasuhu ghairuhu, yang tidak pakailah akan dia akan saubahu tu oleh ghairuhu, oleh lainnya, lain daripada kita. Kain ni kita seorang yang pakai. Kain atlas ni ada hak benar 7,000 ni, dan cap merah ni kita seorang yang pakai, kan tak pakai. Tiba-tiba kita nampak ada mani, ada air mani duduk di kain kita ni. Tu. Lepas tu kain kita ni tak ada siapa pakai. Itu pun hasil juga kata ni kita janabah. Wajib kena mandi juga. Sebab kain kita tak ada orang pakai. Kita seorang yang pakai kain ni. Tiba-tiba bangun pagi esok, kita tengok kain tu ada mani duduk di kain kita tu. Dan kain tu tak ada siapa pakai, kita yang pakai. Wajib hasil juga janabah. Nampak tak tu? Kalau kain duk tukar, kadang-kadang aku pakai tik, duk tu mau pakai katik, aku pakai katik. Hak tu duk ihtimal lagi dah. Dia boleh ada mani demo ni. Tu dia. Kita pakai. Dah boleh tengok mani ni. Siung tengok kering dah ni. Siung tengok bau supaya telur air, telur putih. Telur air putih tu. Telur air hak putih tu. Ni alamat mani ni. Mani siapa? Mani kita. Tak ada siapa pakai itu. Ketika tu orang panggil hasil dia janabah, kena mandi. Au firashin, atas pada katanya saubihi. Au ru'yatil mani fi firashin. Saubihi saubir ra'i. Au firashin, ataupun nampakkan mani pada hamparan, pada tempat tidur, pada lemak, pada toto. Bolehlah firash ni. Firah mana? La yanamu fihi ghairuhu, yang tiada tidur padanya pada firash, ghairuhu oleh lainnya, lain daripadanya, lain daripada ar-ra'i, lain daripada orang tengok tak nampak. Dia tengok nampak di atas lemak dia ada mani, ada air mani, ataupun di atas kain hafal lemak ada mani. Lepas tu lemak tu tempat tidur tu tak ada siapa tidur, dia seorang yang tidur. Kalau gitu juga hasillah bagi ar-ra'i, orang tengok tu berlaku janabah dengan sebab dia nampak dan air mani duduk atas tempat hamparan tidur dia, yang tidak ada siapa tidur di atas hamparan itu.
Kalau biasa kita ni pakat tidur belakang tak tahu kat mana tu. Ada ihtimal lagi. Yang mana tak ada hasil, tak ada berlaku janabah dah lah. Boleh hadiah demo, boleh hadiah orang ni. Tu dia. Tu dia. Sebab apa? Dalam kata mana? Mimman yahtamilu anna lahu maniyan, daripada mereka yang ihtimal bahawa sabitlah bagaimana tu maniyan. Li adam ihtimali kauni, kerana ketiada ihtimal keadaannya min ghairihi, keadaan mani itu daripada orang lainnya. Tak ada ihtimal dah. Tak ada ihtimal dak kata mani piyo ni duk pak tidur kita ni. Tak ada kena ihtimal dak. Sebab apa? Sebab tempat haparai tempat tidur kita tak ada siapa tidur, kita yang tidur. Tidak ada ihtimal hina izin pada ketika itu, hina id ma labisau ghairuhu wala nama fihi ghairuhu. Pada ketika mana tiada pakal akan dioleh orang lainnya, dan tiada tidur padanya pada haparai oleh orang lain. Ketika tak ada ihtimal dah. Dia habis. Wa in kana, dan jika adalah yang mani itu bizahiri di zahir pakaian sekalipun. Wa yanzamuhu, dan lazim akan dia akan ar-ra'i, akan orang tengok nak mani itu i'adatu kulli salatin, lazim oleh i'adah oleh akan tiap-tiap semaya, la yahtamilu huduthuhu ba'daha, yang tidak ihtimal oleh kedatangan mani ba'da salat. Dia nak kira tengok ni, kain ni pakai bila. Lepas tu dia kena i'adah semula semaya dia tu. Dia kena mandi, dia kena i'adah semaya dia tu. Kita tanya kain ni baru pakai semalam ni. Malam tu pakai semalam, tu tak nampak lagi. Baru nampak pagi ni ya, nampak pukul, nampak pas Zuhur. Jadi semasa kita bangun tidur tak tengok dak lah. Tak ada mandi pun dak. Ada. Baru tengok pas Zuhur tengok. Ada mani ni. Nah, di kain kita pakai semalam ni. Makna kita tu bakul janabah. Kita kena mandi dan kita kena semaya subuh, kita kena iadah qada semaya Zuhur. Maknanya begitu. Tu dia. Habis kata. Ada. Ini perkara yang asbab kena mandi. Mandi wajib dah. Dan masuk pula perkara yang haram dengan sebab janabah dah. Dia katanya wa yahrumu bil janabati, dan haram bisababil janabah, dengan sebab junub, dengan sebab janabah. Tak haram apa? Ma ulih barang. Yahrumu bil hadasi, yang haram dengan sebab berhadas. Haram dengan sebab janabah oleh barang yang haram dengan sebab hadas. Orang berhadas haram gapo gati. Maka orang yang berjunub haram menggotu juga. Waqad marra dalam dah sungguh terlepas dah. Haram dengan sebab janabah, dengan sebab berhadas gapo lepas dah. Tadi lagi pulaknya wa muqfun, atas pada kata ma yahrumu bil hadan, wa yahrumu bil janabah, dan haram dengan sebab janabah tu apa dia? Muqsun fil masjidi, oleh mendiami di dalam masjid, duduk dalam masjid oleh. Tu dia. Tak boleh duduk dalam masjid. Tu dia. Diam duduk. Bukan lalu dah duduk. Haram. Tu dia. Malaikatnya ada uzur. Tu dia. Tu. Wa taraddudun, atas pada kata ma yahrumu lagi, dan haram dengan sebab janabah ni, taraddudun fihi li ghairi uzrin, taraddud padanya pada masjid dengan bagi ketiada uzur. Tak ada uzur gapo. Masuk bituning tu baik bitunung. Ada taraddud.
Gi mari bukan lalu dah. Dan masuk duduk sini, gi jalan tengah sejid, pusing main kat ni, duduk keliling kat tu, gi kat ni duduk main dalam masjid ni, duduk taraduk. Tak boleh, haram. Tu dia. Nah. Tu dalam tu au fi nahwihi mimma zukir li'annahu yushbihul muqsa. Li'annahu yushbihul muqsa. Kerana bahasanya taraduk ni menyupayakan akan mendiami. Bi khilafil ubur, menyalahi lalu. Lalu tak apa, lalu je. Orang tu berjunuk. Patut tak ada jalan lain dah. Nah, dia nak perginya kena masuk lalu masjid. Dia masuk pintu ni, tubik pintu sana. Atau panggil al-ubur. Ubur lalu jalan tak apa. Terbagi orang yang berjunuk ni. Nah, lalu. Adapun duduk mendiami tak boleh, nak taraduk pun tak boleh. Nak taraduk pun tak boleh, nak mendiami pun tak boleh. Jadi habis kat tu. Naam, tetapi al-ubur tu hiya ubur tu khilaful aula. Bukan khilaful aula. Illa li'udhrin ka kurbin. Wa mahallu hurmatil muqsi, dan haram, dan tempat haram mendiami, wa taraddudi tu, dan taraddud tu bila iza kana, apabila adalah kedua-dua al-muqsu wa taraddud tu li ghairi uzrin, bagi ketiada uzur, tak ada uzur gapo haram. Fa in kana li udhrin, maka jika adalah kedua-dua al-muqsu wa taraddud tu, mendiami dan taraduk tu li uzrin, kerana uzur. Kalau ada dia duduk dalam masjid ataupun dia pergi mari dalam masjid tu kerana uzur. Mana misal ka anihtalama, seperti mimpi ia seorang tu dia duduk dalam masjid, dia i'tikaf dalam masjid, lepas tu dia mimpi keluar mani. Fa ughliqa alaihi babul masjidi, maka diselak atasnya, atas muhtalim, atas orang mimpi itu, babul masjidi, diselak akan pintu masjid. Pintu masjid selak, kunci. Nak tubik tak boleh. Tu panggil uzur. Mana? Nak tubik tak boleh. Duduk dalam masjid, dia mimpi, dia tidur, dia i'tikaf dalam masjid, dia mimpi keluar mani. Apabila dia jaga, lepas tu dia nak keluar masjid, tak boleh keluar sebab pintu kunci. Tok siap tak tengok kata ada orang lagi ni dalam masjid ni. Tu misal kita kata au khafa minal khuruji ala talafi nahwi malin. Au ni ya atas waktu masuk lagi kena takdir gini. Au lam yughlaq alaihi babul masjid fayumkinul khuruj, ataupun tidak diselak di atasnya akan pintu masjid, maka mungkinlah boleh keluar, boleh tubik. Tapi walakin khafa, dan tetapi takutlah ia, seorang tu li ajlil khuruj, kerana keluar tu takut ke apa? Takut ala talafi nahwi malik, di atas binasa seumpama harta. Takut bimbang tengah malam nak tubik gini, itu tak ada kau cedak tubik gi pianing enggak. Samu demo sungguh. Dan tali tangan kita je kita ni. Dan ataupun duit kita ni mau tahu dah. Tu dia. Samu demo sungguh ni. Takut binasa di atas harta. Orang panggil masuk dia kata uzur. Tu tak apa, tak ada berdosa dak dalam masjid tu pun, walaupun dia tu keadaan berjunuk sekalipun. Jawab jazalahul muqsu fihi, haruslah baginya, bagi seorang al-muqsu oleh mendiami fihi fil masjidi. Sebab apa kata jaza? Lid darurah, kerana ad-darurah, kan darurah, ad-darurah tubihul mahzura, maksud situ. Tu dia. Wa yajibu alaihi, dan wajiblah di atasnya, di atas muhtalim, di atas orang mimpi itu, wajib apa? At-tayammum, oleh tayammum. Apabila dia tak boleh tubik daripada masjid, wajib dia kena tayammum. Dia kena tayammum tu supaya nak mahrum, dia boleh duduk tu. Wa yahrumu bi turabil masjid, pula dah, dan haram ia tayammum
dengan tanah masjid tapi tak boleh ambil tanah masjid. Apa nak cadai kat mana? Nak cadai apa kita tak tahu, nak cadai tanah masuk masjid nak tidur ni tak tahu kata nak mimpi. Nah, nak berjunuk. Lepas tu tak boleh nak ambil haram, nak ambil tanah masjid tayamum. Kita adalah tu. Wa huwa padahal ia turab tu ad-dakhilu fi waqfihi, yang ada di dalam tu fi waqfihi pada wakafnya masjid. Jadi tanah tu tanah wakaf masjid, tak boleh juga dan dia nak ambil tayamum. Tu dia. Habis kat tu dah. Itu orang panggil dia masuk dia kata uzur. Masalah mendiami, masalah taradud lah tu ya uzur tak apa. Kalau tak uzur tak boleh. Dan juga haram dengan sebab janabah ni wa qiraatul qur'ani biqasdil qiraati. Atau pada kata maksud lagi lah. Dan haram dengan sebab janabah boleh membaca akan Quran, membacakan Quran, baca bilisanihi, dalam baca dengan lidahnya, baca dengan lidah kita ni, walau biharfin minhu, dan jikalau dengan satu huruf daripada Quran sekali tak boleh. Kita tahu bismillahirrahmanirrahim, baca bismillah, lepas tu kita niat baca bismillah Fatihah, haram. Sebab apa? Sebab bismillah daripada Fatihah ni satu ayat pada Quran, satu ayat daripada Fatihah. Kalau kata baca bismillahirrahmanirrahim tak ada niat, tak ada niat pada Fatihah dak, tak apa tu. Nak makan bismillah, nak minum bismillah, tapi jangan yang kosak kata kita kata bismillah ni nak baca Fatihah, tak boleh. Tu dia. Nah, tu syarat dia, jangan kosak Quran walaupun satu huruf. Tu wa yahrumu al muslim aidan qiraatul Quran bi qasdil qiraah, dia kosak qiraah wahdaha, dalam wahdaha munfaridan, satunya tunggalnya Quran, kosak Quran tak boleh. Au ma'a ghairiha, ataupun serta lainnya pada qiraah lain daripada al qiraah. Ni liqauli sallallahu alaihi wasallam, la yaqra'ul junubu walal haidu syai'an minal Quran. Jangan bacalah oleh orang berjunub dan juga tidak bacalah oleh orang haid akan sesuatu minal Qur'ani, daripada Quran, syai'an tu sesuatu mana tak kira, awal, belakang, hujung, atas, tepi, tu syai'an nakirah kan, akan sesuatu mana pada Quran tak boleh. Hassanahu al-Munziri, telah memilih hasan akan ini hadis oleh al-Munzir. Tu dia. Cakap tu kosak zikir tak apa. Nah, supaya mata orang tu tak ada meninggal dah, mati dah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia kata inna lillahi. Tapi dia keadaan haid. Dia dalam keadaan haid, dia dalam keadaan berjunub. Kalau dia kosak zikir tak apa. Kalau kosak Quran berdosa. Tu dia. Nah. Habis. Tu makna dianya. Habis tu kama dia masuk pula sifatil ghusli, pada nak menyata sifat-sifat mandi. Nak mandi tu belah mana, cara niat belah mana, sunat mandi tu macam mana, supaya sempurna mandi kita sewaktu kita mengakatkan janabah tu. Sekarang tu dulu kan dia katanya faslun fi sifatil ghusli. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Allahumma rzuqna uluman nafi'a wa rizqan tayyiban wa halala wa amalan salihan mutaqabbalan bi rahmatika ya rabbal